Seorang ahli Kongres Amerika Syarikat berkata, beliau telah ditahan oleh peneroka di Judea dan Samaria. Tetapi video yang beliau keluarkan tidak menunjukkan bahagian paling penting dalam cerita itu. Pada masa keseluruhan cerita itu diketahui, tajuk-tajuk utama sudah pun ditulis. Jadi, adakah ini benar-benar satu lawatan yang berniat baik tetapi berakhir buruk? Atau satu konfrontasi yang dirancang dengan teliti untuk mencetuskan provokasi terhadap Israel dan mencipta skandal tular yang seterusnya? Mari kita selami. Selamat kembali ke Judaication di JNS TV. Ahli Kongres Amerika Syarikat, Ro Khanna, menjadi tajuk berita apabila beliau mendakwa telah ditahan oleh penduduk penempatan semasa beliau melawat orang Arab di bawah pihak berkuasa Palestin. Sudah tentu, beliau berkongsi satu video yang tidak menjelaskan situasi sebenar. Apa yang anda lihat hanyalah rakyat Israel yang bersenjata. Tetapi, apakah realiti sebenar di sini? Polis Israel telah mengeluarkan maklumat berikut. Menurut laporan itu, sekumpulan individu telah menghalang satu laluan di Judea dan Samaria. Setibanya di lokasi, pegawai polis telah bergabung dengan pasukan tentera pertahanan Israel yang sudah berada di situ. Tentera pertahanan Israel telah menghentikan pergerakan kumpulan lawatan itu kerana mereka telah memasuki kawasan tentera tertutup yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Israel, akses orang awam ke kawasan ini adalah dilarang demi keselamatan dan sekuriti. Pegawai yang bertindak balas tidak menyaksikan sebarang keganasan di tempat kejadian. Sekali lagi, tiada keganasan langsung. Sebaliknya, tumpuan tindakan penguatkuasaan undang-undang telah diarahkan kepada penganjur lawatan tersebut. Semakan rakaman kamera badan mengesahkan bahawa ketua kumpulan itu telah diberi amaran secara jelas oleh pegawai kerana ini bukan kali pertama beliau melanggar perintah zon tentera tertutup. Beliau telah diberikan amaran terakhir bahawa sebarang pelanggaran pada masa hadapan akan mengakibatkan penahanan serta-merta. Peserta lawatan telah diberi taklimat mengenai perintah tentera dan telah dilepaskan untuk meneruskan perjalanan mereka. Jadi, mari kita perincikan perkara ini. Seorang ahli Kongres Amerika Syarikat melanggar undang-undang, dihentikan dengan sewajarnya dan memutarbelitkan keseluruhan insiden itu. Seperti yang dikatakan oleh polis, pengendali lawatan tahu bahawa ini adalah zon tentera tertutup. Namun, dia tetap masuk juga, membawa ahli Kongres itu bersamanya. Sekarang, saya tidak peduli siapa anda. Jika anda memasuki zon tentera tertutup, anda sepatutnya dihentikan. Bayangkan jika Khanna cedera dalam latihan tembakan peluru hidup oleh tentera Israel. Dia kemudian akan mendakwa bahawa Israel menyasarkan dirinya. Dan sekarang, cerita ini meletup di media arus perdana kerana orang-orang ini suka peluang untuk memburukkan orang Yahudi di Judea. Inilah realitinya. Ahli Kongres dan delegasinya telah dihentikan oleh pihak keselamatan dan IDF dan tiada sebarang keganasan berlaku. Dia kemudian dihantar meneruskan perjalanannya. Ini adalah contoh seorang lagi pembenci Israel yang malangnya berjaya memancing tindak balas. Saya tidak akan terkejut jika ahli Kongres itu sengaja muncul untuk memprovokasi orang Yahudi, melanggar undang-undang, dan berharap akan mendapat tindak balas seperti ini. Dan sekarang kita boleh berdebat dari sudut PR. Apa yang Israel patut atau tidak patut lakukan di sini? Tetapi bagi saya, tidak ada keraguan bahawa ini adalah satu aksi yang disengajakan. Menurut New York Post, Khanna tiba di Israel dan menolak tawaran untuk bertemu bekas tebusan Israel dan mereka yang terselamat daripada serangan 7 Oktober. Khanna, yang pernah menyatakan sokongannya terhadap Israel, baru-baru ini telah menjadi pengkritik tegar negara Yahudi itu dan telah dikaitkan dengan beberapa individu yang didakwa antisemitik menurut New York Post. Penstream Hassan Piker memuat naik di X bahawa beliau akan berbincang dengan Khanna pada hari Isnin mengenai insiden yang didakwa itu. Dan siapakah Piker? Piker ialah seseorang yang pernah memanggil Yahudi Ortodoks sebagai inbred dan berkata bahawa Hamas adalah 1,000 kali lebih baik daripada Israel. Sekarang, suruh cerita seperti ini sedang menjadi tular di media sosial. Sudah tentu, ia memberi gambaran buruk terhadap Israel. Tetapi semua orang di luar sana perlu ingat bahawa lelaki itu dengan sengaja, bersama kumpulannya, memasuki zon tentera IDF yang tertutup. Dan itulah hakikatnya. Dia disoal siasat seketika dan kemudian dibebaskan. Tiada keganasan berlaku, namun dia memutuskan untuk membawa cerita ini ke media antarabangsa. Dan sudah tentu, mereka dengan gembira menyokong perkara ini. The New York Times, CNN, dan lain-lain sedang menyiarkan imej-imej anti-Israel dan anti-Judea serta Samaria ini ke seluruh dunia pada masa ini. Tetapi adalah penting untuk mengingati fakta ini.
Saya juga diberitahu bahawa Khan sedang mempertimbangkan untuk bertanding jawatan Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2028. Apakah cara yang lebih baik untuk melancarkan pencalonannya? Boleh dikatakan, selain datang ke Israel, menunjukkan bahwa dia menentang negara Yahudi dan mempromosikan imej negatif ini kepada dunia. Itu benar-benar memenuhi kehendak penyokong progresif dan woke beliau di California, tempat asalnya. Saudara-saudara, jangan mudah terpedaya. Jangan termakan umpan. Ini adalah kempen yang sengaja dirancang dan dirancang awal untuk memasuki zon tentera tertutup ini terhadap negara Israel dan rakyat Yahudi. Jangan mudah terpedaya. Kita teruskan. Jewish Breaking News melaporkan bahawa kumpulan anti-Israel kini tidak lagi berpuas hati untuk membantah acara hartanah Israel di sinagog tempatan dan di tempat-tempat lain. Di Britain Raya, perbahasan kini telah berpindah ke Parlimen dengan usaha untuk menjadikan pembelian tanah di Israel sebagai satu jenayah. Satu perbahasan tercetus di Parlimen Britain minggu ini mengenai pembelian tanah oleh warga negara Britain di Judea dan Samaria. Baroness Jennifer Chapman dari Darlington mengetuai usaha untuk menjadikan transaksi sebegitu sebagai jenayah dengan mendakwa bahawa penempatan tersebut adalah haram di bawah undang-undang antarabangsa. Namun, dua ahli Parti Konservatif Britain membantah, menegur mereka yang ingin menjadikan pembelian tanah oleh orang Yahudi di Judea sebagai jenayah. Mari kita saksikan klip ini. Apakah objektif berguna yang difikirkan oleh Baroness Mulia bahawa cadangan ini akan capai selain daripada menyebarkan fahaman antisemitik yang mendalam bahawa Judea dan Samaria patut dibersihkan secara etnik daripada orang Yahudi? Satu kawasan, jika saya ingatkan Dewan, yang kekal di bawah pentadbiran Israel sepanjang perjanjian Oslo. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mengkriminalkan warga negara British kerana membeli hartanah di mana-mana kawasan pertikaian lain di dunia. Mengapa tebing barat harus dipilih secara khusus? Terutamanya apabila langkah seperti itu boleh juga meliputi kawasan C yang di bawah perjanjian Oslo berada di bawah kawalan penuh Israel dan juga akan mengkriminalkan Yahudi British kerana membeli rumah di kawasan Yahudi di bandar lama Baitul Maqdis. Jadi bolehkah saya bertanya kepada wanita mulia itu, bukankah status wilayah yang dipertikaikan akhirnya adalah urusan negara dan undang-undang antarabangsa? Bukannya sesuatu yang harus ditentukan melalui undang-undang jenayah domestik yang dikenakan kepada pembeli individu? Ya. Jadi itulah Lord Stuart Pollock, seorang ahli Parti Konservatif British, bersama Lord Martin John Callaghan, seorang lagi ahli parti yang sama, berdiri bersama Israel. Sekarang, ahli-ahli politik ini memang luar biasa. Dari mana mereka datang? Dan saya harap ada seseorang di sini di Israel yang sedar bahawa kita ada dua rakan ini di UK, dan kedua-dua mereka berkata dengan tepat sekali. Mereka menegur golongan hipokrit yang cuba mengusir orang Yahudi dari Judea melalui pembersihan etnik. Pollock berkata tingkah laku ini yang mendakwa bahawa orang Yahudi tidak boleh berada di Judea menyebarkan antisemitisme. Dan kemudian Callaghan bertanya, mengapa orang Yahudi di Judea harus dipilih sedangkan kita tidak mengatakan adalah salah untuk orang British membeli hartanah di mana-mana sahaja di dunia? Dan kemudian, beliau menerangkan bahawa di bawah logik ini, orang Yahudi British akan dianggap melakukan jenayah jika membeli hartanah di Bandar Lama Jerusalem. Ahli-ahli politik ini memang faham dan mereka memutuskan untuk berpihak kepada kebaikan berbanding kejahatan. Betapa jelasnya pendirian moral mereka. Kita patut jemput mereka ke Israel dan berikan mereka sejenis pingat. Saya tak pasti, tapi ini menunjukkan bahawa bukan semua orang di luar sana membenci kita. Kita memang ada kawan-kawan yang bermoral dan berfikiran logik di luar sana yang benar-benar faham. Syabas kepada Parti Konservatif UK kerana berada di pihak yang benar dalam isu ini. Malangnya, ada lagi berita dari Eropah. Parlimen Ireland minggu ini telah meluluskan undang-undang yang melarang import barangan yang dihasilkan di komuniti Israel di Judea dan Samaria serta sebahagian Jerusalem, menandakan salah satu langkah perdagangan paling menyeluruh yang pernah diambil oleh negara Eropah. Apa yang dipanggil sebagai rang undang-undang penempatan Israel ini melarang import dari perusahaan kediaman, pertanian, dan komersial Israel yang terletak di luar sempadan Israel yang diiktiraf antarabangsa. Kerajaan Gabungan Berhaluan Tengah Kanan berkata undang-undang ini digubal sebagai tindak balas kepada peristiwa tahun 2024. Pendapat penasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang mengisytiharkan kehadiran Israel di Judea dan Samaria serta Jerusalem Timur bersama Gaza adalah tidak sah di sisi undang-undang antarabangsa.
Ireland merupakan antara pengkritik Eropah paling lantang terhadap Israel sejak pembunuhan beramai-ramai oleh Hamas pada 7 Oktober. Dublin mengiktiraf apa yang dipanggil sebagai negara Palestin pada tahun 2024, menyebabkan Israel menutup kedutaannya di ibu negara Ireland itu. Pada bulan Jun, Ireland melarang Menteri Keselamatan Negara Israel, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, daripada memasuki negara itu. Langkah ini dijangka mempunyai kesan ekonomi langsung yang terhad. Namun begitu, undang-undang ini tetap mempunyai implikasi diplomatik yang lebih luas apabila Ireland menjadi negara anggota Kesatuan Eropah pertama yang melaksanakan larangan import menyeluruh yang secara khusus menyasarkan komuniti Israel di Judea dan Samaria. Israel dan membantah keras undang-undang ini sepanjang proses kelulusannya. Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebelum ini menggambarkan langkah tersebut sebagai antisemitik dan memberi amaran bahwa Ireland akan menerima akibat jika ia menjadi undang-undang. Beliau berhujah bahwa ia menyasarkan komuniti Israel secara tidak adil. Jadi, inilah ceritanya. Ireland tidak akan mengimport barangan yang dihasilkan oleh orang Yahudi kerana lokasi geografi mereka. Dalam kata lain, jika Anda seorang Yahudi dan tinggal di Bandar Lama Baitul Maqdis, bandar paling suci dalam agama Yahudi, sebuah bandar dengan akar Yahudi sejak 2.500 tahun lalu, Ireland memboikot Anda. Jika Anda menghasilkan barangan di Hebron Yahudi, tempat nenek moyang kami dikebumikan, Ireland akan memboikot Anda. Orang Arab dari Bandar Lama Baitul Maqdis nampaknya boleh menjual produk mereka di Ireland. Jadi jika ini benar-benar pertikaian tanah, walaupun sebenarnya tidak, bukankah lebih masuk akal untuk berhenti membeli semua produk di kawasan itu sehingga semuanya selesai? Tidak, itu bukan apa yang mereka lakukan. Mereka secara khusus menyasarkan syarikat Yahudi dan mengatakan orang Yahudi tidak berhak untuk tinggal di kawasan tertentu berdasarkan etnik atau kepercayaan mereka. Dan apa namanya? Itu dipanggil diskriminasi. Ireland berpura-pura mereka mengambil berat tentang hak Arab atau hak Muslim. Tetapi, apa yang mereka telah lakukan untuk melindungi orang Arab atau Muslim di mana-mana negara lain? Dan kenapa mereka berdiam diri tentang mana-mana konflik tanah lain yang kononnya berlaku di dunia? Mereka hanya mula meluluskan undang-undang apabila Yahudi atau Israel terlibat dalam cerita itu. Dan sebenarnya, undang-undang ini akan menyusahkan orang Arab yang bekerja untuk syarikat Yahudi di Judea dan Samaria, kerana syarikat-syarikat itu akan diharamkan. Jadi, jangan beritahu saya tindakan ini menguntungkan orang Arab atau Muslim dalam apa-apa cara sekalipun. Ireland sangat menentang Israel sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Mereka menggunakan pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober yang dilakukan terhadap orang Yahudi untuk menyasarkan orang Yahudi. Dan saya katakan, ini sungguh memalukan. Seterusnya, Palestinian Media Watch memberikan latar belakang berikut. Pengganas Arab Israel, Maher Yunis dan sepupunya Karim telah menculik askar Israel Avraham Bromberg ketika dia sedang cuti pada tahun 1980, menembaknya di kepala dengan kejam, dan meninggalkannya untuk mati di tepi jalan. Kedua-dua pembunuh pengganas itu telah dibebaskan pada tahun 2023 selepas menjalani hukuman penjara selama 40 tahun. Jadi, inilah sebabnya maklumat ini relevan untuk minggu ini. Maher Yunis, pengganas yang bertanggungjawab, telah meninggal dunia minggu ini. Dan apa yang PA sibuk lakukan? Menggagungkan pembunuh ini. Menurut PMW, pegawai kanan PA dan Fatah telah menggambarkan pembunuh ini sebagai pemimpin nasional yang hebat, simbol, pejuang, dan contoh untuk generasi Palestin akan datang, sambil menggambarkannya sebagai mangsa Israel. Setiausaha Jawatankuasa Pusat Fatah, Jabril Rajuk berkata, ketika saya mengucapkan selamat tinggal kepada tokoh nasional yang hebat ini, saya mengenang dengan bangga dan penuh penghargaan terhadap jalan perjuangannya yang terhormat. Mari kita saksikan klip ini. Kami pada dasarnya mengucapkan takziah kepada seluruh rakyat Palestin dengan semua faksinya. Ini sangat menyakitkan bagi kami sebagai rakyat Palestin. Sebenarnya kami kehilangan salah satu tonggak keluarga di penjara dan perkara ini sangat bermakna untuk seluruh rakyat Palestin. Tetapi tahun-tahun ini dan sejarah yang membanggakan ini akan tetap terukir dalam ingatan generasi akan datang. Kerana pejuang ini, Maher Yunus, akan kekal abadi bersama setiap kisah perjuangan, bersama setiap epik perjuangan rakyat Palestin. Namun, warisan perjuangannya tetap hadir dalam jiwa rakyat Palestin, menjadi saksi kepada 4 dekad kesabaran dan ketabahan. Dan itulah dia.
Palestinian Media Watch telah menyenaraikan kira-kira sedozen pemimpin dan pegawai PA yang minggu ini memuliakan ingatan terhadap pengganas keji ini. Tetapi perkara ini sebenarnya tidak patut mengejutkan sesiapa pun. PA membayar pengganas dan keluarga mereka kerana membunuh orang Yahudi. Media dan sistem pendidikan PA menghasut keganasan setiap hari. Mereka yang kononnya syahid dipuja sebagai wira. Tetapi Ireland diam, sudah tentu. EU juga diam. UK pun diam. Saya harus katakan majoriti berdiam diri, seperti yang saya sebutkan tentang dua ahli politik UK yang hebat tadi. Tetapi secara keseluruhan, semuanya berjalan seperti biasa. Dunia mengabaikan pujian terhadap pengganas. Israel tahu apa yang sedang berlaku, tetapi entah bagaimana pihak berkuasa Palestin masih bertahan. Saya tidak faham kenapa itu berlaku. Kita telah mencuba dengan Oslo, dengan tanah demi keamanan, dan semuanya gagal dengan teruk. Semuanya berakhir dengan orang Yahudi dibunuh di jalan-jalan Jerusalem, Tel Aviv, dan Netanya. Mungkin, hanya mungkin, suatu hari nanti kita akan cukup berani untuk berkata, cukuplah. Seterusnya, saya ingin membetulkan salah tanggapan tentang kehidupan di Judea dan Samaria. Ramai orang mempunyai gambaran tertentu tentang penduduk di bahagian negara ini. Mereka fikir komuniti kami terdiri daripada individu beragama nasional, lelaki yang memakai kipah, wanita yang menutup rambut mereka, dan banyak lagi. Sekarang, memandangkan kepala saya ditutup, mungkin saya bukan orang terbaik untuk membetulkan salah tanggapan ini. Tetapi sebenarnya, Judea dan Samaria sangat-sangat pelbagai. Anda ada kawasan kejiranan dengan penduduk ultra-ortodoks, yang lain dengan penduduk beragama nasional, dan ya, Anda juga ada komuniti yang terdiri daripada rakyat Israel sekular atau gabungan rakyat Israel ortodoks dan sekular. Dan itu membawa saya kepada perkara berikut. Buat pertama kali sejak tahun 1980-an, sebuah komuniti baru yang ditujukan kepada penduduk sekular akan ditubuhkan di barat Binyamin. Majlis Daerah Binyamin kini sedang memajukan rancangan untuk komuniti baru Natof di bahagian barat kawasan majlis itu. Inisiatif ini mencerminkan visi nasional untuk membangunkan tanah Israel untuk semua orang, sama ada sekular, beragama, atau Haredi ataupun ultra-ortodoks. Ketua Majlis Daerah Binyamin dan pengerusi Majlis Yeshua, Israel Gantz, berkata, "Kami berbangga untuk meletakkan asas bagi Natof dan menjemput keluarga-keluarga untuk mengambil bahagian dalam membina komuniti perintis yang akan memimpin bandar baru ini." Natof adalah sebahagian daripada rancangan lebih besar majlis di seluruh Binyamin, di mana 6 komuniti baru dijangka akan ditubuhkan seawal musim panas ini. Benar-benar berita yang hebat. Dan seperti yang saya katakan, ini menandakan kali pertama sejak tahun 1980-an, sebuah komuniti baru sedang dibangunkan khusus untuk keluarga sekular. Natof dirancang berhampiran komuniti Neili dan Nale, hanya perjalanan singkat dari pusat Israel. Jadi sudah tiba masanya untuk memahami bahawa orang Yahudi di Judea bukanlah satu kumpulan yang homogen, walaupun apa yang Anda lihat di media arus perdana. Komuniti kami bersikap terbuka kepada semua rakyat Israel. Sekarang, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk berpindah ke sini, saya akan katakan, cubalah cari komuniti yang sesuai untuk Anda. Tetapi, mari kita hapuskan stereotip itu, kerana ia sebenarnya tidak tepat dan ia digunakan untuk menggambarkan gambaran negatif tentang siapa kita sebenarnya. Seterusnya, ada lagi berita baik minggu ini. Kabinet Israel telah meluluskan pelan bernilai 27 juta shekel untuk meningkatkan pembangunan hotel di Judea dan Samaria dengan menghapuskan halangan perancangan dan menyediakan geran pembinaan. Ini menurut Kementerian Pelancongan Israel. Program yang diketuai oleh Menteri Pelancongan Haim Katz termasuk 7 juta shekel untuk memajukan perancangan berkanun projek antara tahun 2026 hingga 2030. Ini disertai dengan 20 juta shekel dalam bentuk geran untuk menyokong pembinaan, pengembangan, dan penukaran penginapan hotel. Katz berkata, inisiatifnya bertujuan untuk membuka potensi pelancongan di wilayah teras Alkitabiah negara Yahudi. Inisiatif ini bertujuan untuk menambah bilangan bilik hotel, menggalakkan penginapan semalaman berbanding lawatan sehari, dan merancakkan ekonomi tempatan. Jadi ini adalah berita besar. Terdapat beberapa inap desa atau sewaan Airbnb di seluruh kawasan ini, tetapi jumlahnya masih tidak mencukupi. Pilihan hotel di rantau ini juga sangat terhad. Jadi, ini adalah berita baik untuk sektor pelancongan. Sehingga kini, Anda biasanya datang untuk lawatan sehari dan kemudian memandu balik ke hotel Anda di Baitul Maqdis atau Tel Aviv. Jadi diharapkan di bawah inisiatif baru ini, orang ramai akan mula bermalam di seluruh Judea dan Samaria.
Ini juga akan memberi mereka peluang untuk melawat lebih banyak tempat dan benar-benar mengenali kawasan tersebut serta sudah tentu membelanjakan lebih banyak wang untuk barangan dan perkhidmatan daripada perniagaan tempatan. Plan ini adalah kemenangan untuk semua pihak. Seterusnya, mari kita lihat sekilas aktiviti harian atau lebih tepat lagi, aktiviti malam IDF yang memastikan keselamatan kita di Israel. Pada malam Selasa, askar-askar IDF telah menahan 20 pengganas dikehendaki di Judea dan Samaria. Antara suspek yang ditahan termasuk mereka yang merancang untuk melakukan serangan pengganas, seorang peniaga senjata, seorang suspek yang terlibat dalam penyeludupan masuk secara haram, dan beberapa suspek yang mempunyai kaitan dengan organisasi pengganas Hamas. Askar-askar itu juga telah melengkapkan satu operasi udara di kawasan Brigade Menashe. Semasa operasi itu, askar-askar telah memeriksa lebih daripada 50 bangunan di kawasan berhampiran Jenin. Selepas insiden tembakan di Hebron pada malam yang sama, askar IDF telah menahan 5 suspek dan menyoal siasat suspek tambahan di kawasan Brigade Judea. Di kawasan Tur Karim, yang juga di bawah PA, askar IDF dan pegawai polis sempadan Israel telah menahan 4 suspek yang berafiliasi dengan Hamas, serta seorang lagi suspek dikehendaki kerana disyaki menghasut keganasan di kawasan Funduk. Dan mari kita ingat, itu hanyalah satu malam yang saya pilih secara rawa untuk dikongsi dengan anda. Jenis-jenis peristiwa dan operasi IDF seperti ini berlaku setiap malam. Saya ucapkan terima kasih kepada lelaki dan wanita berani dalam IDF yang penuh keberanian, tanpa mengharapkan kemasyhuran, dan melaksanakan operasi-operasi ini di tengah malam supaya seluruh negara di Israel dapat tidur dengan selamat. Dan itu sahaja untuk Judeacation minggu ini. Terima kasih kepada penerbit kami, Barba Khamanov, jurutera Aaron Wogelenter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, pengurus stesen Yuri Sveretsky, dan penyunting video Olga Senatov. Nama saya Josh Hazen, koresponden untuk JNS News. Ini adalah satu lagi edisi Judeacation di JNS TV. Pastikan Anda melihat semua kandungan hebat yang disediakan oleh JNS TV. Beri kami super thanks, langgan saluran ini, dan layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu hadapan di Judeacation, hanya di JNS TV.